Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Dan syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Yang dihormati Ustaz Pengurusi Majlis, yang dihormati Ustaz Wan Muhammad Mizan, yang dihormati Barisan Ahliah dan Kuasa Penggerak Ma'had Tahfiz dan juga Sekolah Anak Yatim ini, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur pada Allah. Kerana pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berada di medan di bawah dewan yang cukup indah ini. Syukurnya kepada Allah kerana Allah mempertemukan kita dalam satu suasana yang disebut dengan suasana duha. Masih lagi dalam suasana duha, masa yang besar nilainya dalam agama, sehingga kan kita diminta supaya kita sembahyang sunat duha masa-masa yang seperti ini. Jarang kita berada dalam masa ini dan kita nak ingat kepada Allah masa yang seperti ini. Biasanya masa yang pagi-pagi begini, masing-masing berkejaran dalam hidup untuk mengejar sesuatu yang mereka ingin kejarkan. Dalam hidup kita, alhamdulillah, Allah memberi satu nikmat yang besar pada kita yang disebut dengan nikmat Islam. Nikmat yang jarang dipilih dalam hidup seseorang, diberi nikmat ini. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab, di mana kita ada beberapa nikmat yang Allah bagi dalam hidup kita. Nikmat yang pertama yang kita kena rasa syukur dalam hidup kita ini, yang disebut dengan nikmat ijad dan nikmat imdad. Ini nikmat yang pertama yang kita tak boleh tinggal. Kesyukuran kita kepada Allah. Nikmat ijad maksudnya kita jadi manusia. Satu nikmat. Dalam banyak-banyak kejadian makhluk Allah yang Allah jadikan di atas muka bumi ini, Allah pilih untuk Allah jadikan kita manusia. Ini nikmat ijad. Alhamdulillah kita tak jadi Doraemon. Alhamdulillah kita tak jadi Pokemon, tak jadi yang disebut mon yang lain. Tapi kita dipilih oleh Allah jadi manusia. Dipilih jadi manusia di satu nikmat. Nikmat yang kita kena rasa syukur pada Allah dalam hidup kita. Beserta dengan nikmat ijab ini, Allah sertakan satu lagi nikmat yang disebut dengan nikmat imdad. Nikmat imdad maksudnya nikmat yang Allah sediakan kelengkapan hidup kita. Allah jadikan pada kita nikmat rezeki kita. Allah tulis segala nikmat untuk diri kita. Nikmat imdad dipanggil. Nikmat imdad ini nikmat yang Allah jadikan udara, Allah siapkan air, tanah, segala benda yang Allah lengkapkan untuk perjalanan hidup kita, rezeki kita dan sebagainya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita waktu mana kita dalam kandungan ibu lagi, Allah dah tulis dah tentang rezeki kita. Waktu mana dalam kandungan ibu cukup 4 bulan 10 hari, Allah mulakan di waktu tersebut datangnya
Kita dia kata 2 orang anak dah tu. Tekan lagi sebelah sini, timbul lagi 2 biji lagi. 2 lagi dia sebut. Campur 2 jadi 4. Dia sebut demikian. Ni kawan-kawan kita dahulu lah. Tengok sekarang berapa orang anak, 8 orang dah anak kita. Maknanya tak sama dengan yang dipandang oleh kawan kita. Dulu kawan-kawan kita senang je dia pegang telapak tangan kita. Dia tunjuk, tengok telapak tangan kita, dia tengok M miskin lah tu dia sebut. Senang je dia sebut. Kemudian macam tu raya, kalau tengok ada tak lalat kat sini, mati kena bunuh lah tu dia. Senang je disebut demikian. Tak, Allah kata melalui malaikatnya, sebut malaikat kamu tulis wa amali orang ni, kerja apa dia, di mana dan bagaimana. Kemudian tulis yang malaikat kamu tulis orang yang nak hidup ni, dalam hidup dia kamu tulis terus orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka. 4 perkara ni ditulis dalam kandungan ibu. Ini nikmat apa dia? Nikmat ijaz dan nikmat imdad. Nikmat ijaz dan nikmat imdad ni nikmat yang pertama yang kita kena rasa syukur. Alhamdulillah aku diberi nikmat ini. Nikmat di mana kamu kurniakan pada aku perkara demikian. Suatu dalam hidup kita ni, kita diajar supaya sentiasa mulut kita disebut Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam setiap keadaan pada diri kita. Syukurnya pada Allah kerana aku dijadikan manusia. Syukurnya pada Allah kerana kamu sempurnakan setiap pemberian yang kamu bagi pada aku. Ini nikmat dipanggil yang pertama. Lepas pada Allah bagi nikmat yang pertama ni, Allah bagi nikmat yang kedua dalam hidup kita. Nikmat kedua yang besar dalam hidup kita apa dia? Allah bagi nikmat iman dan juga Islam. Oh, ini nikmat yang kedua yang besar. Nikmat Islam dan juga iman. Satu nikmat yang patut kita rasa Alhamdulillah. Dalam ramai-ramai manusia yang Allah pilih orang kawasan ini untuk diberi iman dan Islam. Ada orang yang diberi Islam saja, tak diberi iman. Ulama-ulama kata ramai orang lebihkan. Ada orang yang diberi iman, secara automatik dia diberi Islam. Orang Islam saja ada ramai. Islam saja, Islam. Kalau kita tanya, kamu Islam ke kafir? Islam. Mana bukti kamu Islam? Ditunjuk. Ni maikat saya. Islam pada maikat disebut. Dia sendiri sembahyang tak? Dia sendiri tutup aurat tak? Dia hanya puasa tak? Dia tak puasa, tak tutup aurat. Dia sendiri tak jaga syariat dalam hidup dia. Allah bagi pada dia nikmat yang kedua dalam hidup dia, yang disebut dengan nikmat Islam. Tapi dia tak dapat nikmat iman. Iman maksudnya apa dia? Iman maksudnya bertambah keyakinan dalam hidup seorang. Ada orang yang dia beriman sekali, Islam dan juga iman, berkeyakinan dengan Islam. Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Laisal iman bitamanni, walakin ma waqara fi qalb wa saddaqahu bil amal." Iman ini kata Rasulullah bukan kamu dengan berangan-angan. Saya berimanlah, saya beriman. Tapi iman ini ma waqara fi qalb, yang kamu ikrar dalam hati kamu. Wa tasdiq bil lisan, kamu benarkan pada lidah kamu. Wa tasdiq bil jawarih, dalam hadis yang lain disebut maknanya kamu betulkan dengan tingkah laku kamu. Menunjukkan kamu ada iman. Orang yang iman diberi solat. Orang yang iman diberi tutup aurat. Orang yang iman dia boleh dengar kuliah. Orang yang tak ada iman, tak ada iman pada dia. Dengar azan, dia tak rasa apa-apa pada diri dia. Bila dia dengar, dia tahu cerita tentang negeri, bagaimana pada mahsyar, tak bergetar tubuh hati. Baca ayat Quran, tak rasa takut dan bimbang. Patutnya, orang yang beriman ni, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman ni, dalam hidup dia, bila dibaca saja ayat Al-Quran pada dia, zadatuhum imanan, bertambah keimanan, bertambah keyakinan. Beza di antara Islam dengan yang disebut dengan orang yang Islam dengan orang yang beriman. Orang Islam ramai, tapi orang yang beriman sedikit, tak ramai, tak seramai disebut dengan yang orang Islam tadi. Maknanya keyakinan kita ini mesti bertambah. Lagi lama kita hidup, sepatutnya lagi
maksiat, maknanya kita semakin berkurang dan berkurang iman. Ini nikmat yang kedua. Ulama-ulama sebut. Nikmat yang tiga, yang lepas pada kita diberi nikmat iman dan Islam ini, nikmat yang tiga yang besar, yang Allah jadikan dalam hidup kita kena rasa syukur. Dalam hidup kita, nikmat apa dia? Nikmat yang disebut dengan nikmat fakih dalam beragama. Nikmat fakih dalam beragama ni, nikmat bila Allah kurniakan pada kita untuk kita semakin mendalami agama. Satu nikmat yang besar yang Allah tak bagi pada semua orang tak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mana-mana orang yang Allah nak bagi kebaikan pada diri dia, nak bagi syurga dalam hidup dia, Allah fakihkan dia dalam beragama. Fakih dalam beragama ni apa dia? Fakih dalam beragama ni, dalam hadis yang lain Rasulullah huraikan terhadap fakih dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la taqur rabi'an fatuhlik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jadikanlah diri kamu ni orang yang kun aliman, yang mengajar orang, aw muta'alliman, ataupun kamu sibuk belajar dengan orang. Dalam hidup kamu ni biar kamu masuk dalam golongan ini, mengajar, belajar. Kemudian aw sami'an, ataupun kamu jadi golongan yang ketiga, tak apa. Golongan ketiga apa dia? Golongan yang mendengar saja. Duduk dalam majlis ilmu, pergi tadah je telinga. Tadah je telinga tak apa. Sami'an, kamu mendengar je tak apa. Wala taqur rabi'an, jangan kamu jadi golongan yang keempat. Golongan keempat apa dia? Mengajar, belajar tidak, mengajar tidak, mendengar tidak. Habis itu buat apa dia? Duduk kat rumah, main Pokemon seorang-seorang. Duduk kat rumah, dalam tak ada kerja, golek. Orang panggil buat apa tu? RTM disebut. RTM ni apa dia? Rehat tunggu mati. RTM sedang cerita ni. Dalam keadaan yang habis masa ni, jangan biarkan demikian. Tapi kita je, dalam hidup kita, jadi golongan orang yang mengajar. Rasulullah pesan pada kita, mengajar orang. Kamu kena ada orang yang hidup mengajar. Bila kamu ada ilmu, mengajar. Kalau kamu tahu kamu tak ada ilmu, kamu tolong belajar. Belajar, cari orang untuk nak belajar. Bila kamu nak belajar ini, tanda kamu fakih dalam beragama. Bila ada perasaan nak belajar, nak tahunya yang kita ni macam mana lepas pada ni. Nak tahunya bagaimana kita bila kita seorang dalam tanah. Nak tahu bagaimana kita bila kita bangun di padang mahsyar nanti. Nak tahu kita ni macam mana perjalanan kita melalui titian sirat nanti. Ini dipanggil orang yang hidup dalam keadaan dia belajar, dia mengajar. Wala, ataupun kamu jadi golongan yang mendengar, tak apa. Pantang ada orang yang mengajar, kamu datang. Pantang ada orang yang mengajar, bagi tahu tentang agama, kamu duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kamu berjalan, kamu tengok ada taman pada taman-taman syurga. Fartah biha. Rasulullah kata kamu duduk di taman syurga tersebut. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia taman-taman syurga? Ada ke taman syurga atas dunia ni? Atas dunia ni ada taman syurga ke Rasulullah? Rasulullah sebut, majalisil ilm, majlis ilmu, kata Rasulullah. Majlis ilmu tu taman syurga. Bila kamu dalam keadaan kamu ni, dalam keadaan kamu duduk majlis ilmu, kamu duduk di kalangan ahli-ahli taman syurga. Ini orang kita dekat pelik. Bila dia pergi ke Mekah, dia pergi Madinah, sibuk berebut di Raudhah. Berebut di Raudhah, nak duduk di Raudhah. Orang tanya kenapa nak pergi Raudhah? Tempat mustajab doa. Nak doa apa saja pun Allah mustajab doa. Berebut, rela tolak orang tu, rela pijak kepala orang ni, rela kita nak sembahyang sunnah 2 rakaat. Nak berebut di Raudhah. Raudhah ni sendiri, naknya kenapa nak di Raudhah? Masa yang mustajab, tempat yang mustajab, duduk dalam keadaan yang di antara taman-taman syurga. Ada lagi Raudhah lain selain daripada Raudhah yang disebut dengan Raudhah di Madinah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Raudhah kepada syurga dekat mana lagi? Majlis ilmu. Majlis ilmu. Bila kamu duduk di majlis ilmu, kamu sedang duduk dalam di Raudhah. Bila kamu duduk di Raudhah, kamu ambil peluang. Waktu ni mereka sedang buka sayap dia. Buka sayap dia, la tadamu ajnatiha. Rasulullah sebut mereka ni buka sayap. Sehingga kan susahnya nak datang majlis ilmu ini, susah nak datang majlis ilmu. Sampai Rasulullah sebut ganjaran dia besar. Ganjaran untuk
nanti halangan-halangan, Rasulullah kata sadaqallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah permudahkan jalan dia untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak sebabnya payahnya kita nak jadi tiga golongan ini. Golongan nikmat di mana Allah bagi nikmat fakih dalam beragama. Fakih dalam beragama. Ustaz Wahab Mizan cerita sebentar tadi pada kita nak mulakan tempat ini untuk kuliah Tuhan. Tiap-tiap minggu kita doa mudah-mudahan dia akan kekal di tempat ini. Medan ini menjadi tempat yang kekal pada tuan-tuan untuk tuan-tuan belajar dan belajar. Menadah telinga, kita menadah dengan tujuan yang suruh di kalangan kita untuk jadi dapat nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga yang sah dalam hidup, nikmat fakih dalam beragama. Jangan jadi golongan keempat. Golongan keempat, golongan apa dia? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Bila mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak, Rasulullah kata patut sebangsa-bangsa manusia, secelaka-celaka manusia. Dah tahu dah kamu tak ada ilmu, patutnya kamu belajar lah. Dah tahu dah kamu ni ada ilmu, patut kamu mengajar orang lah dalam hidup kamu. Bila kamu dah tahu dah kamu ni belajar tak boleh, mengajar tak boleh, kamu jadi golongan ketiga lah. Golongan ketiga apa dia? Kamu mendengar di kalangan kamu ni. Suatu Imam Ghazali dia kata, hidup kita ni biar jadi dua golongan dan jangan jadi dua golongan. Imam Ghazali dia pesan pada kita. Imam Ghazali kata, jadi golongan yang pertama, orang yang tahu bahawa dia tahu. Ni golongan yang pertama. Golongan yang pertama, dia tahu bahawa dia tahu, dia akan mengajar orang lain. Jadi golongan ini. Jadi golongan yang pertama, golongan yang tahu bahawa dia tahu. Bila dia tahu bahawa dia tahu, dia akan sibuk mengajar orang. Ataupun kamu jadi golongan yang kedua, tak apa. Imam Ghazali kata, jadi golongan yang dia tahu bahawa dia tak tahu, dia akan sibuk nak belajar dengan orang. Jadilah golongan yang kedua. Golongan kedua ni, dia tahu bahawa dia tak tahu. Bila kita tahu bahawa kita tak tahu, maka kita sibuk belajar dengan orang. Jangan jadi dua golongan. Golongan yang ketiga ni apa dia? Golongan dia tak tahu bahawa dia sudah tahu. Jangan jadi golongan yang dia tak tahu bahawa dia sudah tahu. Dia ada ilmu tapi dia sembunyikan ilmu. Jangan jadi golongan ini. Dia tak tahu bahawa dia sudah tahu, kemudian dia ingatkan dia tak tahu lagi. Rupa-rupa dia sudah tahu. Faham ke? Tak tahu, tak tahu. Pening kepala sikit. Cuma nak sebut, jangan jadi golongan yang keempat. Imam Ghazali kata, jangan jadi golongan keempat. Golongan keempatnya apa dia? Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu. Dia jadi syok sendiri. Syok sendiri ni satu penyakit kan. Orang yang syok sendiri. Kereta kancil dia, tapi naik atas kereta, bawa steering, bawa kereta tu bunyi mulut. Brum. BMW ni BMW. Dia perasan dia panggil. Perasan ni ramai orang Islam kita. Perasan yang dia ni dah ada ilmu. Dia tak ada ilmu pun. Bila dia tak ada ilmu, dia sibuk komen. Dia sibuk buat catatan. Dia buat yang disebut dengan komen-komen dia hina para alim ulama. Dia kata seolah-olah dia cerdik daripada para alim ulama. Yang ni penyakit. Jangan jadi demikian. Sebab tu biar kita dapat nikmat yang ketiga yang besar ini. Nikmat yang ketiga yang besar ni apa dia? Nikmat yang dinamakan dengan nikmat yang dinamakan dengan nikmat fakih dalam beragama. Nikmat yang keempat yang besar yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Lepas pada nikmat ijab dan nikmat indah, yang kedua nikmat iman dan juga Islam. Yang ketiga nikmat kita fakih dalam kita beragama. Nikmat yang keempat yang besar yang disebut dengan nikmat ikhlas dalam beragama. Yang ni yang diajar dalam beragama. Sampai peringkat yang keempat ni, kalau kita dapat nikmat yang ni, paling besar nikmat. Nikmat apa dia? Yang kita kena rasa syukur. Nikmat ikhlas dalam beragama. Senang ke susah nak jadi ikhlas? Susah. Susah nak jadi ikhlas. Ikhlas ni susahnya sehingga kan setiap kali mana kita belajar hadis, kalau yang pertama yang diajar supaya betulkan niat. Kerana niat kita dia boleh berubah dan boleh berubah. Betulkan niat. Mula-mula kita belajar hadis, bukalah kita hadis Riyadhus Shalihin, kita hadis Imam Nawawi, Al-Ma'in, kita 40, hadis 40. Bukalah kita hadis Sahih Bukhari, Muslim, kita
Madinah, sahabat-sahabat sebut alhamdulillah kita boleh datang ke Madinah ini. Kita datang kerana Allah dan juga kerana Rasul. Masing-masing sebut lillahi rabbil alamin. Masing-masing sebut di kalangan sahabat-sahabat. Bila sebut-sebut semua, tiba-tiba ada seorang jawab, saya datang bukan kerana Allah, saya datang bukan kerana Rasulullah. Orang tanya dia balik, habis kau datang kenapa? Saya datang kerana tunang saya datang. Tunang saya datang. Tunang saya datang. Saya bimbang kalau tunang saya dikahwin dengan orang lain, melepas lagi senang itu. Supaya tak melepas, bertunang dengan dah tunang datang, saya pun kena datang juga. Dia panggil hijrah umukis. Sahabat-sahabat terkejut. Ada juga orang yang datang ni tidak kerana Allah, tapi kerana tunang. Demikian bila dengar saja itu, sahabat-sahabat beritahu kepada Rasulullah. Rasulullah dengar je, Rasulullah bingkai bangun, Rasulullah naik bangun saja, Rasulullah buat ucapan. Rasulullah sebut, innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Setiap amalan ini semua bersandar pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang kamu buat, ganjaran dasar pada niat kamu. Niat kamu macam mana? Rasulullah sebut, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Mana-mana orang yang buat kerana Allah dan juga Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dia akan dapat Allah dan juga Rasul. Wa man kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mana-mana orang yang berhijrah kerana dunia ataupun kerana perempuan dia nak kahwin. Kerana perempuan dia nak kahwin, ada juga demikian, maka dia akan dapat dunia dan apa yang diniatkan dan perempuan yang diniatkan tadi. Sama juga dengan kita. Ada di kalangan na'udzubillah bidzalik, kita kena betulkan niatnya. Jangan kita ni orang tanya, kenapa pergi dengar ceramah? Saya dengar ceramah kerana jamuan disediakan. Jamuan disediakan, habis pahala kita. Dalam hidup kita, buat satu benda, orang tanya, kenapa kamu buat ni? Saya buat kerana Allah. Saya buat kerana Allah, saya tak buat kerana yang lain. Kalau buat kerana yang lain, dia akan berputus asa dalam hidup. Perhanaskan akan, bila perhanaskan buat suatu benda, nak suruh orang puji, tiba-tiba tak dapat pujian. Bila tak dapat pujian, kita akan kecewa. Dalam hidup kita, jangan buat kerana orang, buat kerana apa? Kerana Allah. Suatu Allah ajar, bila kita mula salat, start daripada kita mula salat, sebut terus ikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku ya Allah, salatku, inna salati wa nusuki, segala amal ibadah aku, wa mahyaya, segala hidup aku, wa mamati, segala kematian aku, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Tak boleh buat kerana selain daripada Allah. Rasulullah pesan pada kita, bila kita buat satu benda selain daripada Allah, kamu akan kecewa dalam hidup kamu. Suatu masa nanti kita akan kecewa. Orang tanya, kenapa buat ni kerja ni? Semangat sikit ni. Semangat ni berapa lama boleh kekal semangat? Semangat yang ada pada kita ni boleh kekal berapa lama? Sekejap je. Bila kita buat tiba-tiba hilang semangat, luntur, dan kita akan jadi lemah. Dia akan jadi lemah. Dalam hidup kita buat kerja, dalam hidup kita semuanya mesti lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, barulah dia jadi konsen dalam kerja-kerja yang kita buat ni, ibadah kepada Allah. Suatu Allah mulakan dalam surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din, hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, wa dzalika ad-dinul qayyim." Allah sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidak ada satu pun benda yang Allah perintah dalam hidup kami. Allah suruh buat apa saja. Datang dengan kuliah, ataupun kita solat, ataupun kita tutup aurat, ataupun kita buat apa saja, semuanya liya'budullah, tujuannya untuk jadi hamba kepada Allah. Tak boleh buat selain daripada Allah. Kamu kahwin, orang tanya kahwin kerana apa dia? Kahwin kerana orang ni ada duit, harta dia banyak, kita kahwin dengan dia. Rasulullah kata, kamu akan dapat kemiskinan daripada orang tersebut. Aku sumpah kamu dapat kemiskinan daripada dia. Kamu kahwin dengan orang ni kerana apa dia? Kerana cantik dia. Aku sumpah kamu dapat kehunduhan daripada dia. Kamu kahwin dengan orang ni kerana apa dia? Keturunan dia. Aku sumpah kamu illa dana'ah, kamu akan dapat kehinaan daripada keturunan
Alhamdulillah. Nanti pencin-pencin taubat lagi. Sekarang ni tak pencin lagi dia sebut. Dah pencin orang tanya dia. Dah pencin orang tanya balik-balik dia. Ni dah pencin dah ni. Kenapa tak taubat lagi? Kontrak sambung, kontrak sambung. Kontrak sambung, sambung lagi. Habis tu sampai bila? Sampai umur 60. Dah 60, orang kata dah pencin dah sekarang ni. Jomlah kita taubat. Tak boleh. Sekarang jadi jaga pula, jadi jaga. Jadi kerja lain ada pula dalam hidup. Tambah malas nak taubat. Malas nak taubat ni. Susahnya kita nak taubat ni. Kalau kita baca dalam Quran, orang kita dah tak nak taubat. Sampai bila dekat nak mati tu nampak dah malaikat maut tu turun. Malaikat maut tu turun nak cabut nyawa. Dah rasa dah tubuh badan kita ni masuk malaikat. Malaikat ni dah masuk dah. Dan tubuh badan dah rasa dah sengang-sengang, ngilu-ngilu sampai di hujung kaki dah. Malaikat dah tarik dah hujung kaki kita. Tarik hujung kaki roh kita dah tarik tu mengusur dah turun. Telapak kaki tu dah turun dah. Turun tu sakit ni sakit. Taubat dia. Tak taubat lagi. Tak nak taubat. Panjang lagi umur ni, panjang lagi. Lambat lagi nak mati ni ada peluang lagi. Ada peluang lagi. Bila suruh ada peluang ni, tarik lagi. Mereka tarik sampai ke lutut. Sampai ke lutut ni, terangkat lagi. Tak mati lagi ni, tak mati lagi. Ada peluang lagi ni, ada peluang. Lalu tarik lagi. Tarik lagi sampai di pinggang. Bila dah kaki ni tak gerak. Kaki ni tak gerak ni, sampai ke pinggang ni taubat. Tak taubat lagi. Tak taubat lagi. Naik sampai ke halqum ni. Bila dah sampai halqum, nyawa tu tak lepas dah. Mu'ah tu. Dalam keadaan tak lepas tu, baru disebut. Qala inni tubtul an. Sekarang aku taubat dah ya Allah. Allah kita ni perangai dekirnya kita. Malahnya kita. Kamu tu bagi nikmat. Nikmat aku bagi. Tapi kamu nak taubat. Kamu tak taubat pun. Kamu tak taubat pun. Sampai roh kamu ni sampai di halqum. Bila sampai di halqum, baru kamu nak sebut inni tubtul an. Sekarang aku taubat dah ya Allah. Aku taubat dah sekarang. Allah kata walaisatit taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut. Tak terima dah taubat kamu. Tidak dianggap taubat dah orang yang hampir dekat dengan mati, baru dia nak sebut inni tubtul an. Sekarang aku taubat dah ya Allah. Allah kata tak dia dah. Hanya beliau nikmat yang aku bagi tak pernah kamu nak syukuri, tak pernah kamu nak gunakan untuk kamu mentaati perintah Allah. Ada yang benda yang pertama. Satu, bila kita ada nikmat, ulama kata beliau, nikmat yang Allah bagi pada kita, kamu gunakan untuk benda yang taat pada perintah Allah. Benda apa lagi? Cuba baca dalam Al-Quran. Baca dalam Quran. Allah guna kalimah wasari. Yang pertama. Yang kedua, Allah guna kalimah fastabiqu. Fastabiqu. Maknanya beliau, berlumbalah kamu. Fastabiqul khairat. Berlumbalah kamu dalam kamu nak buat benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik ni, kamu tengok orang yang buat benda yang baik, kamu berlumba nak buat benda yang baik tu. Jangan kamu rasa kalau kamu tengok orang buat benda yang baik, kamu mudah nak buat khianat pada orang yang buat benda yang baik. Jangan ada pada kamu. Kamu tengok je orang yang buat benda yang baik, kamu berlumba nak buat benda yang baik. Berlumba buat benda yang baik ni, diistilahkan dalam agama fastabiqu. Fastabiqu, orang Melayu kita panggil musabaqah. Musabaqah ni istilah yang kita sebut berlumba di kalangan kamu. Berlumba bekerja lah. Tengok Ustaz Nizam mula bina tempat-tempat ini. Kita pun cari orang. Kat mana kita nak dapat pahala? Yang lebih banyak daripada Ustaz Nizam dapat pahala. Kat mana? Berlumba dengan dia. Oh, dia buat bangunan sebegini. Dia buat siapkan sekolah sebegini. Kita tengok begini. Kita tengok. Ni kalau kita pergi tampak sikit lagi, kita dapat pahala semua sekarang. Ni keedah dia. Macam mana cara kita banyakkan derma yang tolong dia? Tolong yang lain. Ustaz nak buat yang mana lagi? Ke mana rumah? Saya nak buat jalan.
simpan duit. Bila saya simpan duit, saya simpan duit dekat dengan nak pergi haji. Memang dah cukup duit nak pergi haji. Tiba-tiba datang seorang ibu yang susah, bawa anak. Dalam keadaan anak dia sakit, dia memerlukan bantuan untuk nak membiayai sakit anak dia. Nak kena bayar sakit anak dia. Anak dia kalau tak ubat, maka matilah anak dia. Kata dia penampal kasut tadi, dia kata oleh kerana saya tengok dia penting daripada saya. Saya haji akan datang berbuat. Saya ambil duit haji, saya bagi pada dia. Saya bagi pada dia di sini. Dan lepas pada saya bagi tersebut, saya rasa jernih hati saya, tak ada rasa kedekut-kedekut, tak ada rasa kita ni nak mengungkit-ungkit. Bila bagi tersebut, saya rasa lillahi ta'ala. Katanya waliullah ni, Allah telah terima haji kamu. Walaupun kamu tak pergi haji, tetapi Allah telah terima haji kamu kerana keikhlasan daripada ibadah yang kamu buat tadi. Maknanya apa dia? Bijaknya kita dalam beribadah. Dalam beribadah ni Allah suruh kita guna fastabiqu. Kamu berlumba dalam melaksanakan yang disebut dengan kebaikan ini. Allah guna kalimah berlumba di kalangan kamu. Kenapa? Kerana kebanyakan manusia dalam beribadah, manusia tak nak berlumba. Dalam beribadah tak nak berlumba. Baca Quran, ada kita nak berlumba. Habiskan Quran, tak nak. Baca Quran je menguap terus. Mula baca Quran je menguap terus. Cari tiang-tiang, cari dinding-dinding, boleh atas katil kita. Nak baca Quran tu, tanya pula Ustaz, boleh tak baca Quran sambil bagi Ustaz? Sambil bagi Quran kat bawah, kita tidur ke atas Quran, boleh tak Ustaz? Nak sebutnya, kita buat amal ibadah, kita jadi benar. Kita je buat amal ibadah, orang tak berlumba. Mana ada orang berlumba dalam buat amal ibadah? Jangan kita berlumba. Tapi datang agama suruh kita berlumba. Fastabiqu. Kamu berlumba dalam buat benda yang baik. Ajar anak-anak kita, jom. Ustaz Ramizan kata, kita nak mula kuliah Tuhan. Tiap-tiap minggu. Saya kekalkan dalam hidup saya sampai saya mati. Ajak anak-anak, anak menantu, jom ni dengan tujuan apa dia? Berlumba. Kalau orang lain boleh datang, kenapa aku tak boleh datang? Kalau orang lain tak datang, aku mesti datang. Kenapa? Aku sedang berlumba dalam melaksanakan benda kebaikan dalam hidup. Ini perlumbaan demikian. Dunia orang banyak, ramai di kalangan kita berlumba. Orang berlumba rumah besar, orang berlumba jawatan besar, orang berlumba zaman kita dengan berlumba nak jadi putih muka je orang berlumba sekarang. Zaman kita kan sibuk dengan kuku putih orang tu. Nak sebutnya berlumba benda yang lebih. Orang tak berlumba untuk apa dia? Tak berlumba dalam hidup untuk menjadikan jernihnya jiwa. Nak bersihkan hati, ada orang nak berlumba. Allah datang, Allah suruh kita fastabiqu. Berlumba kami dalam melakukan kebaikan dalam hidup kami. Demikian juga dengan Allah gunakan kalimah. Dia nak suruh kita ni kuat. Nak bila kamu dapat iman, kamu guna kalimah lebih. Allah guna apa dia? Fazkuruni azkurkum, katanya Allah. Kamu tolong banyak sebut nama aku. Zikir tu biar banyak sikit. Allah guna kalimah fazkuruni. Kamu kena berlumba dalam hidup kamu. Sentiasa dalam hidup kamu. Kamu cepatkan dalam zikir pada Allah guna kalimah apa dia? Infiru kifafan wa thiqalan. Kamu kena dia berkejalan. Infiru kifafan. Semua kalimah demikian ni nak suruh dia, kamu jangan letih-letih, jangan kamu merasa malas, jangan. Kerana dia nikmat aku dah bagi. Bila nikmat aku dah bagi, kamu kena guna segala nikmat ini untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, demikian kalau para sekalian baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa dengan hadis kalimah Rasulullah galakkan
tak nilai. Bila tak nilai, bila orang tak nak. Kamu nak buat amal ibadah, orang tak nak terima amal ibadah kamu. Habis, kalau orang tak terima kamu rasa hina, kalau Allah tak terima. Kalau Allah tak terima. Bila yang kamu bagi tadi tidak ikhlas lagi. Bila kamu bagi tadi nak pada nama. Kamu bagi tadi nak pada jawatan. Orang tak. Bila kamu bagi Allah tak terima. Tak rasa kamu hina. Hinanya dengan apa yang kamu bagi, tiba-tiba Allah tak terima dalam amalan yang kamu lakukan. Dua. Yang tiga, sihat qabla saqam. Sihat kamu sebelum kamu jatuh miskin, sakit dalam hidup kamu. Kamu sihat, kamu gebut. Ni masa kamu nikmat yang Allah sedang bagi. Nikmat sihat ni jangan main-main. Bila Allah bagi 1/3, kamu akan jatuh sakit. Sakit tak nilai lah. Kamu duit banyak mana pun tak boleh lah. Nak makan, doktor kata tak boleh pakcik. Ni makan daging, daging tak boleh. Pakcik darah tinggi. Pakcik darah tinggi. Makan pula kuih-kuih, tak boleh pakcik. Pakcik kencing manis. Kencing manis. Duit ada. Duit ada nak beli makanan tak boleh. Habis tu makan apa? Makan seafood. Seafood tak boleh, tak boleh. Pakcik ada gaut. Ada gaut, tak boleh juga. Habis tu nak makan apa? Makan kulit roti. Kulit roti letak dalam air, lepas tu masuk dalam mulut. Kad kredit penuh, duit banyak, tapi sakit dalam hidup. Waktu mana kamu sihat, kamu ambil manfaat nikmat yang Allah bagi pada kamu. Bila lagi? Wa faragha qabla syughlik. Waktu mana kamu lapar, sebelum kamu jatuh dalam keadaan sibuk dalam diri kamu. Lapar sebelum kamu sibuk. Dalam hidup kamu, tak selama-lamanya kamu lapar. Satu hari nanti kamu sibuk. Bila masa yang paling sibuk pada kita? Bila roh kita nak digentak daripada jasad kita untuk dikeluar daripada jasad. Masa ni masa yang paling sibuk dalam hidup. Dan akhir sekali Rasulullah kata, wa hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu mati, menghadap di hadapan Allah. Bila dekat nak mati itu pun kamu menyesal terus. Menyesal apa dia? Ya Allah, kenapa lah dah mati dah? Oh, dia tak tangguh kejap. Laula aqtabtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wahai malaikat, boleh beritahu kepada Allah tak? Kejap dia. Nah, jangan mati lagi. Aku nak bersedekah di jalan Allah. Aku nak tangguh sekejap, jangan lagi mati. Lalu Allah jawab dia, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tak tangguh lagi dah. Saat bila sampai ajal kamu, dan Allah tahu kalau biar juga tangguh rangai kamu, balik asal rangai kamu. Kamu akan berfikir yang sama dalam hidup kamu. Oleh demikian, kita diajar dalam agama ni, bila sebut saja tentang nikmat Allah sebut pada kita, kamu kena ambil kesempatan ini. Bila kamu pandai ambil kesempatan ni, kamu jadi. Di antara kesempatan hidup ni waktu duha. Waktu duha ni waktu kesempatan dalam kita mentaati minta Allah. Kalau perlahan sekali tak ambil kesempatan ini, tak ambil peluang ini, perlahan sekali akan kecewa. Masuk dalam kubur nanti. Bila masuk dalam kubur menyesal, kenapa dah aku dahulu? Orang lain belajar, aku tak datang belajar. Dulu patutnya aku duduk belajar, mendengar. Aku ni sibuk mengambil manfaat dalam hidup. Tiba-tiba aku tak ambil manfaat. Bila kita tak ambil manfaat, kerugian besar dalam hidup. Tuan-tuan tengoklah orang yang pandai ambil kesempatan di dunia pun dia berjaya. Helikopter ambil kesempatan buka genting Highland, jaya sampai hari. Jaya dia. Padahal bila mula dia buat tu, bila dia mula buat genting Highland tu, orang kata kerja gila. Bila ditawarkan pada kerajaan negeri Pahang untuk dia nak ambil tanah tersebut, kerajaan negeri Pahang bagi je. Maka tak fikir bahawa satu hari nanti akan bagaimana cemerlangnya tempat yang dibuat. Tapi pandai dia ambil kesempatan. Bila dia pandai ambil kesempatan, dia berjaya. Sekarang ni bukan orang barat je yang sebut. Orang Arab yang datang ni pun nak tempat-tempat. Kita tanya nak ke mana? Ke Malaysia. Ke Malaysia buat apa? Kita nak pergi Genting Highland. Genting Highland Mekah ke kita? Lebih kurang lah dia.
kita pagi tadi Farhan sekalian datang ni sampai tengah hari berada di Dewan yang baik ini, kita harap Allah kurniakan kebaikan pada kita dan Allah jadikan amalan yang kita kerjakan ini amalan yang saleh. Dan saya sengaja untuk cerita mengenai kesempatan ini dalam Allah memberi nikmat ini, nak suruh kita terbuka sikit banyaknya peluang yang Allah bagi. Tapi ramai di kalangan kita dapat peluang, tapi kita biarkan peluang ini sehingga kan kita berlalu begitu saja peluang-peluang ini, dan akhirnya kita gagal waktu mana kita menghadap depan Allah. Kita nak supaya jangan kita gagal. Bila kita mati masuk dalam kubur, kita akan rasa bahagia. Alhamdulillah, aku telah manfaatkan setiap ruang yang aku ada di atas dunia dahulu dalam aku mentaati perintah kamu ya Allah. Sehingga kan Allah, bila kita nak mati itu, Allah iktiraf kita hamba dia. Bila Allah iktiraf kita hamba dia, ada ni sebesar-besar nikmat yang kita miliki. Tak adalah ulama kata lepas pada nikmat yang keempat kamu dapat, nikmat ikhlas, nikmat yang paling besar dekat dengan kamu mati itu, kamu diiktiraf oleh Allah sebagai hamba dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu Allah sebut, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan bila kamu dah jadi hamba-Ku, masuklah kamu dalam syurga. Jadi hamba ni, hamba Allah ni kemuliaan dalam hidup. Mulia dalam hidup ni bila kita sampai iktiraf, kita mula diiktiraf oleh Allah menjadi hamba dia. Jangan kita jadi hamba pada dunia, jangan kita jadi hamba pada jawatan, jangan kita jadi hamba kepada selain daripada itu, tetapi kita jadi hamba kepada Allah. Bila kita jadi hamba pada Allah, sama berduduk, samalah kita ni yang diiktiraf oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah iktirafkan pada yang disebut dengan nabi-nabi. Nabi-nabi ini disebut dengan ibadullah. Ibadullah ni hamba Allah. Subhanallazi asra bi 'abdi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Demikian juga kita, bila kita ni diiktiraf oleh Allah sebagai hamba Dia, ni kemuncak nikmat yang kamu dapat dalam hidup. Kamu mati dalam keadaan yang benar-benar kamu menjadi hamba pada Allah, tidak menjadi hamba selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada hari yang baik ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam pertemuan-pertemuan yang lain pula. Saya mengharapkan supaya bila kita mulakan kuliah duha ini, tuan-tuan jangan tertinggal, sentiasa datang dan datang. Setiap pagi Sabtu di sini kan, setiap pagi Sabtu ni nak istiqamah tempat ini, tuan-tuan bangunkan bina sama insya-Allah. Dan kita harap supaya Allah jadikan tempat ini akan menjadi saksi pada kita bila kita keseorangan dalam kubur. Bila kita menghadap depan Allah, tiang-tiang, zing-zing, semua tempat ini akan sebut, ya Allah, setiap hari Sabtu orang ni ada kat sini ya Allah. Setiap hari Sabtu orang ni ada, dan sentiasa menadah telinga, menadah kita dengan tujuan nak suruh dapat amal pahala-pahala yang terusan walaupun kita sudah tiada suatu hari nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi usia kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita serah balik kepada pengurusi ini, saya nak ambil kesempatan ini nak sebut kat belakang nanti tuan-tuan boleh dapat satu CD, ada CD Ziarah ke Alam Barzakh ni, ada sahabat kita rakam. Bukan bagi cuma ni, dia jual kot. Yang keduanya, kat belakang nanti ada buku yang baru keluar. Buku ni anak sendiri yang tulis. Buku ni malam pertama di Alam Barzakh. Semalam anak sebut di Masjid Ladang semalam. Kitab tu ada lagi sikit rasanya. Buku yang tuan-tuan sesuai lah untuk kita baca. Dia santai saja, tak berat sangat. Dia ada lebih kurang 150 lebih bab. Tuan-tuan baca lah sebelum nak tidur malam. Baca ni daripada
anak ni buat sekolah, beberapa sekolah. Di selatan Thailand anak buat sekolah. Di Pahang anak buat sekolah juga. Di bawah anak ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. 5 buah sekolah tahfiz yang anak-anak ni lebih kurang, anak-anak yatim dan orang miskin ni lebih kurang hampir 600 lebih sekarang. Setiap bulan anak terpaksa belanja lebih kurang hampir 200,000 untuk nak membelanjakan mereka di sini. Di selatan Thailand, anak bina asalnya pelajar tersebut seramai lebih kurang 22 orang je asalnya pelajar. Bila mak ayah mereka tengok mati, anak ambil anak-anak tersebut, anak buat sekolah. Jadikan anak angkat kita 22 orang. Tapi sekarang ramai yang datang belajar mengamal, ada lebih kurang 300 lebih pelajar. 300 lebih ni kita nak tanggung dia lebih kurang 40,000, 50,000 sebulan ini. Anak suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni, madu tersebut mereka letak depan mereka bangun. Anak-anak yatim yang bangun malam-malam, sujud doa pada Allah, sujud selama 3 jam setiap pagi. Doa pada Allah, letak madu tersebut. Bila letak madu tersebut, mereka berdoa, mereka hantar ke Shah Alam, tempat saya tinggal lah. Bila mereka letak di Shah Alam, ini sendiri. Bila letak tersebut, mereka nak guna untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, anak kata minum air madu. Minum tersebut keluar muntah benda-benda yang kotor-kotor dalam perubatan. Ada yang dia minum tersebut keluar nasi lemak yang lama ada. Tuan-tuan boleh dapatkan belakang nanti dah, insyaAllah. Madu di sini, madu dan juga yang disebut dengan kitab tersebut. Kemudian ada yang minum air madu ni, minum madu tu keluar batu karang yang sudah lama dah kena batu karang yang teruk. Anak pernah kena sekali. Bila minum saja keluar batu karang ni sendiri. Ada yang kes yang berlaku di kalangan kita ni, yang dia kena kencing mana teruk, dia minum madu turun kadar gula dalam darah dia. Ini betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasul. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu. Ini dah satu-satu madu yang kita bawa balik rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang lah yang madu. Madu dia bagi. Madu ni sendirinya, ibu-ibu ambil kacau dengan air suap, kemudian taruh dalam peti ais, letak dalam peti ais, dia sejuk je. Bila sejuk, hidang pada keluarga. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Minum air madu yang disejukkan, kita tak berhenti dah minum. Nak minum. Nikmatnya yang Allah kurniakan daripada madu di sini. Boleh dapatkan datang nanti lah, insyaAllah. Mudah-mudahan dia akan dapat manfaat pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.